الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan ketakwaan itu menjadikan kita hamba yang benar-benar beriman dengan Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika benar kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, perkahwinan di dalam Islam memiliki pengertian yang cukup besar. Ia bukan setakat menghalalkan perhubungan suami isteri, tetapi apa yang lebih utama ialah ia menjaga hubungan nasab dan kekeluargaan agar ia tidak dicemari dengan unsur-unsur perzinaan dan sebagainya. Pernikahan mut'ah ataupun itu kita sebut dengan pernikahan kontrak merupakan satu perbuatan yang melanggar asas pembentukan kekeluargaan ini, hanya semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu. Ini dikelaskan sebagai perbuatan yang sia-sia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3 yang dibacakan pada awal khutbah tadi. Maksudnya ialah, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya dan mereka yang menjauh diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, golongan Syiah menghalalkan pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah bermaksud pernikahan berasaskan kontrak yang mengandungi akad, tempoh masa, mahar. Ciri-cirinya, yang pertama, tempoh masa. Menurut ajaran Syiah, pernikahan secara mut'ah ini perlu ditetapkan tempoh masa tertentu yang dipersetujui oleh kedua-duanya, sama ada sebelum, sama ada sebulan atau setahun atau sehari, semalam maupun mengikut jam. Penentuan tempoh ini dinyatakan oleh para ulama mereka berdasarkan keredaan antara kedua pasangan. Apa yang dilakukan ini sama sekali bertentangan dengan kaedah Islam. Hanya kerana ingin memuaskan hawa nafsu, pernikahan mut'ah ini dilakukan. Kesan kepada perkara ini akan menghasilkan suatu galakan aktiviti yang berbentuk seakan-akan pelacuran. Malah lebih buruk daripada itu, pengabaian kepada anak-anak yang terhasil daripada hubungan tersebut. Begitu juga tempoh masa ini seolah-olah memberi kemudahan kepada proses perceraian, sedangkan ia adalah perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, ia tidak perlu kepada saksi, tidak perlu kepada wali dan tidak perlu kepada pengisytiharan. Menurut ajaran dan fahaman Syiah, perkahwinan mut'ah ini tidak memerlukan saksi, wali, pengisytiharan.
Hanya apabila berlaku tuduhan zina, barulah mereka disunatkan untuk mengemukakan 2 orang saksi. Ini bermakna pernikahan mut'ah ini boleh dilakukan secara rahsia di antara seorang lelaki dengan seorang wanita, tanpa perlu dihebahkan kepada umum. Sedangkan tujuan utama syariat Islam meletakkan saksi dan wali itu sebagai rukun untuk memastikan hak-hak antara kedua ibu bapa dan anaknya ini dihargai, serta pengisytiharan beralihnya tanggungjawab kepada sebuah keluarga yang baru. Ciri yang ketiga, pernikahan mut'ah ini boleh dilakukan dengan pasangan yang berlainan agama. Menurut ajaran dan fahaman Syiah ini, nikah mut'ah tidak semestinya dengan mereka yang bersesama Islam, tetapi boleh dilakukan dengan perempuan Yahudi, perempuan Nasrani, perempuan Majusi, anak dara tanpa izin bapanya, juga perempuan pelacur. Pernikahan mut'ah yang dilakukan dengan perempuan yang beragama lain ini hanya sekadar dihukumkan sebagai makruh semata-mata, tetapi ianya tidak dilarang. Perkahwinan mut'ah dengan pelacur pula, mereka menganggap ia sebagai satu usaha untuk menghalangnya daripada melakukan perzinaan. Sidang Jumaat, perkara ini sama sekali bercanggah dengan nas-nas syarak. Antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dengan maksud janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir yang musyrikah itu sebelum mereka beriman memeluk agama Islam. Ciri yang keempat, tidak ditentukan bilangan pasangan. Fahaman dan ajaran Syiah ini mengatakan pernikahan mut'ah boleh dilakukan dengan berbilang-bilang pasangan. Malah ulama mereka menyatakan tidak ditentukan bilangan wanita yang dimut'ahkan, bahkan boleh dilakukan 1000 orang wanita. Mereka menganggap perempuan-perempuan itu sebagai bahan sewaan. Hal ini juga bertentangan dengan nas syarak yang menetapkan bilangan perempuan yang boleh dinikahi pada suatu masa hanya seramai 4 orang, sebagaimana firman Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu wahidah. Maksudnya, berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan yang lain, 2, 3 ataupun 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Sidang Jumaat yang dimuliakan, di awal perkembangan Islam, pernikahan mut'ah ini diharuskan, tetapi apabila dilihat ia memberi kesan buruk kepada agama Islam, maka pernikahan mut'ah ini telah diharamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya sehingga ke hari kiamat. Malah hadis-hadis yang menyatakan tentang pengharaman ini turut diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendiri. Antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksud, wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu melakukan mut'ah, tetapi ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sehinggalah ke hari kiamat. Siapa yang masih ada perempuan mut'ah di sisinya, maka ia hendaklah melepaskan kehendaknya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang kamu telah berikannya. Sidang hadirin Jumaat, fahaman dan ajaran Syiah ini adalah bercanggah dan menyeleweng daripada pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini boleh menjadi ancaman kepada perpaduan umat, keutuhan umat, agama dan perpaduan bangsa serta keamanan negara kita. Oleh itu, fahaman dan ajaran Syiah hendaklah disekat seluruhannya daripada berkembang di negeri Johor Darut Ta'zim ini. Sungguhnya nikah mut'ah ini bukan suatu pernikahan mengikut syariat Islam, bahkan ia adalah amalan jahiliah. Perempuan mut'ah ini tidak dianggap isteri, malah tidak pula boleh mewarisi, tidak sabit dari segi nasab dan tidak wajib diberi nafkah. Sayyidina Umar Al-Khattab menganggapnya sebagai satu perbuatan zina.
Oleh itu marilah kita sama-sama menolak fahaman sesat ini dan terus beriktikad dengan fahaman yang benar, fahaman ahli sunnah wal jamaah mengikut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku agama Islam yang betul dan lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin 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 ya muwaffiq at-ta'i'in wa waffiqna li ta'atika ajma'in wa tub 'alaina wa 'alal muslimin waghfir dhanba man yaqulu nastaghfirullahal 'azim nastaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini ialah tempat tumpangan buat sementara. Wahai hamba Allah, marilah kita sama-sama beringat bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan buat sementara. Akhirat jugalah sebenar-benar tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh itu marilah kita berbakti kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkan salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara baginda Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan lain-lainnya. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi ke rahmatullah. Ya Allah, kurniakan kemuliaan, kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan kepada mereka yang menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdaka Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan yang di-Tuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim, dan kepada Raja Zahra Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Tengku Ismail ibn Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
واخذل الكفرة والمشركين وكل من هو عدو للدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.